Dia start enjin nak cari port lain. Masa nak undur kereta ke belakang tu, bila Iwan tengok je cermin pandang belakang tu, dia nampak Mak Nap elok je duduk dekat kursi belakang sambil tersenyum dengan senyuman yang menyeramkan. Mata terbuntang pandang Iwan. Tak tunggu dah, Iwan buka pintu kereta dan terus lari keluar. Kata Iwan, masa tu jantung dia macam nak meletup sebab takut punya pasal rumah Mak Nap ni konlot rumah teres. Tepi rumah teres tu simpang jalan. Iwan duduk situ sambil telefon awek dia sembang-sembang nak hilangkan perasaan takut. Dalam kepala otak masih terbayang muka mak dia yang menyeramkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Ijat yang bercerita tentang sepupunya bernama Syaz. Syaz ni berkahwin dengan seorang perempuan Thailand yang masih amalkan ajaran agama lama dia. Dan bila Mak Nap, iaitu mak si Syaz ni, dapat tahu, mengamuklah orang tua tu dan nasihatkan Syaz supaya bimbing isteri dia pada ajaran Islam yang sebenar. Tapi bini dia ni degil dan mula nak bermusuhan dengan mak mertuanya. Nak tahu apa yang jadi selanjutnya? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. Kisah ni Ijat cerita tentang sepupu dia yang bernama Syaz. Mereka berdua ni tak adalah rapat sangat, tapi keluarga Syaz dengan keluarga Ijat ni rapat. Jadi Ijat tahulah tentang apa yang jadi dengan keluarga si Syaz ni. Semua nama dalam kisah ni dah disamarkan, bukan nama sebenar. Kisah ni jadi pada Syaz. Orangnya adalah rupa sikit, kuat main gym, romantik, kelakar, kerja bagus, pandai tapi pemalas gila. Tak muda sangat. Sebelum ni Syaz pernah berkahwin masa belajar dekat Jerman dulu. Lepas tu cerai dan berkahwin dengan seorang perempuan Thailand pula. Perempuan Thailand ni orangnya memang cantik sangat. Muka jenis satu parut pun tak ada. Kulit putih gebu. Jangan tanya kenal dekat mana, sebab Syaz ni memang playboy. Masa Syaz kahwin dengan perempuan Thailand ni dulu, jangan kata tua, muda, atuk-atuk, pak lebay pun perhati je bini dia, termasuk si Ijat ni. Kejap-kejap jeling. Dan selalu jugalah Mak Ijat dengan Mak Syaz ni yang dipanggil Mak Nap bersembang pasal bini Syaz tu. Mak Nap kata bini si Syaz ni masih amalkan budaya dia. Nak pula dia memang seorang yang betul-betul patuh pada ajaran agama dia sebelum kahwin dengan Syaz dulu. Tak tahulah macam mana boleh termakan pujuk rayu si Syaz ni. Mereka terkahwin pula. Bini Syaz ni mereka panggil Nik. Selalunya setiap pagi Nik akan letak 2 cawan air dalam satu dulang kecil. Satu air manis dan satu lagi air putih dalam bilik tertutup. Nanti petang-petang dia akan salin air tu dan esoknya dia akan buat lagi. Dekat luar pintu belakang rumah, Nik akan letak sebiji apple dengan segelas air. Mula-mula Mak Nap tak kisahlah sangat sebab tak mistik pun, setakat letak air je. Rumah Syaz ni jenis 2 tingkat. Bawah ada 1 bilik, tingkat atas ada 3 bilik. Bilik bawah tu selalu berkunci lah. Nik kata bilik tu untuk simpan barang. Satu hari Mak Nap datang dan kebetulan ada kucing berak dekat kaki 5 belakang rumah. Disebabkan dah tak tahan dengan bau busuk yang tahap puaka tu, Mak Nap minta kunci pintu belakang nak cuci kaki 5 tu lah kononnya. Tapi Nik tak bagi. Dia kata nanti dia buat. Tapi sampai kesudah Nik tak buat-buat. Pintu belakang tu pula dekat dengan dapur. Jadi Mak Nap tak boleh tahan lah, asyik terbau je. Jadi mereka berdua adalah bertekak sikit. Disebabkan tak puas hati, Mak Nap panggil Syaz dan suruh Syaz buka pintu belakang. Syaz marah lah si Nik ni dan minta kunci pintu belakang tu.
terketar-ketar bini dia bagi kunci macam nak bagi nyawa. Bila periksa belakang rumah tu, alangkah terkejutnya Syaz dengan Mak Nap. Rupanya Nik tak berubah, masih amalkan ajaran agama dia. Ada patung kecil-kecil yang dijamu dengan air sirap, air teh, susu, lilin, KFC pun ada. Apa lagi, Mak Nap terus mengamuk lah. Syaz pun marah jugalah si Nik tu. Kira jatuh jugalah air muka Syaz ni macam tak reti jaga bini. Menangislah si Nik. Nak pula Mak Nap mengapikan anak dia tu. Kononnya menantu dia tu dah kafir, siap bagi tahu saudara mara yang lain. Sampai bini Syaz tak nak keluar pergi mana-mana majlis sebab dah rasa malu. Disebabkan Syaz pun sibuk memanjang, Mak Nap mula rasa tak selesa dengan menantu dia tu. Jadi keraplah Mak Nap datang rumah Syaz. Setiap minggu Mak Nap datang. Rumah Mak Nap tak adalah jauh sangat. Kalau memandu dalam sejam dah sampai rumah Syaz. Anak-anak yang lain dah besar semuanya. Eddie dah kerja, Iwan belajar dekat U, dan Mimi dah kahwin ikut laki dia. Si Azmi tinggal dekat Kajang. Jadi bebaslah Mak Nap nak ke mana dia suka. Suami dia yang dipanggil Pak Din tak ambil kisah sangat sebab Syaz ni bukan budak lagi, dah besar panjang. Jadi disebabkan Mak Nap ni suka sangat menyebuk tak tentu hala, menantu dia mula tak senang dan minta mak dia pula datang daripada Thailand. Jadi bertembunglah dua besan ni. Mak mertua Syaz boleh cakap Melayu sebab dia tinggal dekat sempadan Malaysia je dan jenis orang yang berniaga. Nak dijadikan cerita, setiap tahun dalam bulan 4 ada pesta dekat Thailand ni yang dipanggil Pesta Songkran. Nik nak balik Thailand ikut mak dia. Adalah amalan-amalan budaya mereka nak buat dekat sana. Syaz tak bagi bini dia balik, tapi disebabkan si Nik ni jenis degil, dia balik juga dengan mak dia. Lebih kurang sebulan jugalah Nik dekat Thailand. Jadi dalam tempoh sebulan tu, kuranglah Mak Nap datang melawat kawasan. Sampailah satu hari Mak Nap datang nak kemas rumah Syaz sebab Syaz ni bangsa pemalas. Apa kerja rumah pun tak pernah buat. Kalau dia makan atas katil tengok TV, dia letak je pinggan bawah katil. Kalau dia minum air, lepas minum air tu dia letak je dalam sinki sampai habis cawan dekat dapur tu. Kalau buka baju, main campak je atas lantai. Masak Maggi cup, main tinggal je bekas tu sampai ada 10 bekas atas meja. Jadi Mak Nap ni sayang anak punya pasal datanglah nak kemas-kemas barang anak dia, basuh baju, kemas dapur segala bagai. Sambil-sambil tu bising jugalah sebab menantu dia pun bukanlah rajin sangat. Masa tengah kemas tu, Mak Nap terbuka pintu tandas tingkat bawah. Terkejut Mak Nap sebab kotor sangat, dah penuh dengan lumut. Nak mop tak ada. Mak Nap teringat bilik yang Nik kata dijadikan store dengan harapan mop adalah dekat dalam tu. Tapi bilik tu berkunci. Cari kunci tak jumpa pula. Jadi Mak Nap cuba congkir-congkir dengan kad Tesco dia. Terbuka pula. Bilik tu memang jadi store, tapi dalam tu menantu dia jadikan tempat sembayang dia. Siap ada colok dengan patung Sami duduk yang besar tu ditutup dengan kain. Bau jangan cakap lah. Yang peliknya, dalam bilik tu ada botol-botol kecil. Dalam botol tu ada rambut dan kuku. Mak Nap terus ambil dan simpan sebagai bukti kecurangan Nik pada agama. Mak Nap ambil gambar dalam bilik tu dan kunci balik. Mak Nap mula risau, macam ada benda yang tak kena. Nak suruh Syaz ceraikan isteri dia, tak sampai hati pula. Jadi Mak Nap nasihatkan Syaz supaya hantar bini dia pergi kelas agama dan Mak Nap sedia nak membantu. Bila Nik balik, mereka pun berbincang. Mak Nap pun adalah sekali dengan harapan Nik akan ikutlah cakap Mak Nap. Syaz pun angguk-angguk lah suruh bini dia setuju. Rupanya Nik tak senang duduk dan terus jadi benci. Jadi bermulalah episod demi episod Mak Nap satu keluarga diganggu supaya jauhkan diri dia dengan Syaz. Satu hari Mak Nap datang nak hantar makanan ke rumah Syaz. Syaz memang ada bagi kunci spare pada Mak Nap. Senanglah Mak Nap nak keluar masuk rumah tu. Mak Nap masuk je, dia terus pergi ke dapur letak makanan. Kebetulan Mak Nap terlupa nak bagi salam. Tak lama lepas tu bini Syaz turun pakai singlet dengan seluar pendek je. Masa dia turun tangga tu, Mak Nap perasan dekat bahu bawah leher dia ada tatu tulisan Siam berbentuk 3 segi. Dulu tak nampak pun tattoo tu. Mungkin dia baru buat kot. Bila ternampak Mak Nap, Nik tersenyum dan cakap dalam bahasa Melayu pelat Thailand. "Mak, ada apa datang?" Mak Nap jawablah dia datang hantar makanan, nak melawat anak menantu sekali. Kemudian Nik turun, dia pergi dekat Mak Nap dan bersuara, "Mak, jangan datang lagi. Ini rumah aku, bukan rumah Mak. Boleh faham tak?" Lepas tu Nik terus naik atas dan tutup pintu. Mak Nap punyalah geram yang teramat sangat sampai menggeletar satu badan dia. Tak lama kemudian Mak Nap balik dan beritahu adik-beradik Syaz yang lain tentang hal tu. Mak Nap siap hantar voice WhatsApp pada Syaz dengan gambar bilik bawah tu yang diambil. Tapi bukan Syaz yang balas, Nik yang balas dengan voice message dalam bahasa Thailand. Disebabkan tak faham, jadi dengan gigih Mak Nap cari kedai makanan Siam dan minta orang tu tolong terjemahkan. Nak tahu apa maksud dia? "Perempuan celaka, kau pergi mati." Terus terbakar Mak Nap masa tu juga.
dia terus telefon Syaz dan hantar voice message yang bini dia reply tu, dengan harapan Syaz akan buat sesuatu lah. Tapi Syaz cuma cakap, "Aduh mak, janganlah gaduh-gaduh dengan dia, lantak je lah dia mak." Bila dah jadi macam ni, Pak Din, bapa si Syaz ni, nasihatkan Mak Nap supaya tak payahlah ambil tahu sangat pasal Syaz dengan isteri dia. Nanti berpecah belah pula keluarga orang. Tak baik. Tapi hati Mak Nap memang tak tenang, sakit. Nak pula Syaz ni kira anak yang paling dia sayang lah. Masa bulan puasa, sekalipun Syaz tak balik rumah berbuka dengan mak ayah dia, adik-beradik telefon pun tak berangkat. Sampai dah dekat nak raya, baru Syaz balik. Itu pun balik seorang. Syaz bagi tahu raya kali ni dia nak pergi bercuti. Lepas raya baru dia balik. Bertambah sedih lah Mak Nap. Orang nak raya, Syaz pula pergi bercuti. Disebabkan geram dan curiga, Mak Nap berkomplot dengan adik Syaz, Eddie, nak masuk rumah Syaz secara curi-curi. Nak tengok ada apa dalam rumah si Syaz ni sampai dia jadi macam tu. Tapi rupanya Syaz ada je dekat rumah, tak pergi mana-mana sebab nampak rumah dia macam ada orang. Kereta pun ada dan lampu rumah pun terbuka. Bila mereka telefon, Syaz tak jawab pula. Makin menyirap lah Mak Nap dengan Eddie dekat situ. Bagi salam, panggil-panggil Syaz pun dia tak nak keluar. Jadi Mak Nap dengan Eddie buat rancangan nak datang balik nanti. Tiba hari yang dinantikan. Sebelum pergi, Mak Nap dah baca sikit-sikit. Bila sampai rumah Syaz, dia bagi salam 2-3 kali, tapi tak ada yang jawab salam. Lepas tu Mak Nap nampak langsir bilik atas tu diselak. Cuma tak pasti siapa. Gegar-gegar pagar pun senyap je. Pagar dimangga dari luar. Mangga dah ditukar. Dulu Mak Nap boleh buka pintu pagar tu, sekarang dah tak boleh buka. Lepas tu Mak Nap bagi kunci rumah Syaz dekat Eddie, suruh Eddie panjat pagar dan buka pintu rumah tu. Kereta tak ada, tapi rumah macam ada orang. Eddie baru nak buka pintu, tiba-tiba pintu macam ada orang tarik dari dalam, macam acah-acah nak buka. Jadi Eddie tunggu kejap, mungkin ada orang nak buka dari dalam. Tapi sampai kesudah tak buka pintunya. Eddie bagi salam lagi dan cuba jengah dekat balik lansir, tapi tak nampak apa-apa sebab lansir itu tebal. Mak Nap pula dah terjerit-jerit dekat luar, suruh Eddie buka pintu tu cepat. Eddie pun buka sekali lagi dan cuba tolak. Tapi bila Eddie tolak pintu tu, macam ada orang tolak dari dalam rumah pula. Lagi kuat Eddie tolak nak buka pintu, lagi kuat tolakan dari belakang pintu tu. Disebabkan dah geram sangat, Eddie buka kasut dan cuba tolak lagi dengan sekuat hati sambil baca apa yang patut. Lepas tu dia pegang kasut, masukkan tangan celah pintu dan pukul benda yang ada dekat belakang pintu tu. Masa tu Eddie dah tak fikir apa dah. Kalau pukul orang pun lantak lah. Tapi yang peliknya, kata Eddie, dia terasa macam pukul sesuatu, tapi bukan pukul benda yang pejal, macam pukul kain. Eddie terkaku kejap. Pintu terus tertutup dengan kuat. Bam! Mak Nap dekat luar pagar tanya, "Kenapa Eddie?" Eddie diam je. Lepas tu dia suruh Eddie azan dekat pintu tu. Baru Eddie nak azan, pintu dah terbuka sikit. Eddie terus tolak pintu tu. Tapi belum sempat dia tolak habis, Eddie terperanjat dan terus lari panjat pagar, tarik Mak Nap masuk kereta dan pecut balik ke rumah. Dalam kereta tu Mak Nap tanya kenapa, apa yang jadi. Eddie tak boleh nak jawab. Lepas bertendang dan singgah melepak dekat kedai makan kejap, baru Eddie mula cerita pada Mak Nap. Kata Eddie, masa dia berjaya tolak pintu tu, dia nampak ada perempuan berlari ke belakang rumah. Mak Nap pun sampuk lah. Sinik lah tu, biadab dengan dia, tak bagi kita masuk. Tapi Eddie cakap bukan Nick, sebab perempuan yang dia nampak tu berjalan tak ada kaki, laju je terus ke belakang. Terkejut beruk Mak Nap masa tu. Bila dah jadi macam tu, Mak Nap balik rumah dan pujuk Pak Din, ajak dia pergi pejabat Syaz nak jumpa dia dekat sana. Boleh gila seorang mak bila anaknya dah tak pernah telefon, dan bila dia telefon pula tak dijawab. Esok paginya Mak Nap pergi ofis Syaz dengan Pak Din. Tak adalah nak serang pun. Mak Nap nak bedah siasat dengan beberapa soalan. "Kau ni pergi mana Syaz? Mak call tak angkat, semua orang cari kau. Telefon kau semua kau tak balas. Kenapa ni?" Orang cari? Kenapa orang cari saya mak? Cari kau lah. Habis kau dah berapa bulan tak datang rumah mak, tak ingat mak bapak. Kau tak jawab kenapa? Nak balik buat apa? Kan mak selalu datang tidur rumah Syaz, bukan ke? Kau dah gila? Bila masa pula mak tidur rumah kau? Dah lama mak tak jumpa kau, tahu tak? Sudah, balik kerja ni ikut mak balik rumah. Tak bolehlah macam tu mak. Nanti Nick marah. Dia kena ikutlah sekali. Tak payahlah bawa dia. Tak pun kita balik rumah kau. Kita ambil Nick pergi rumah mak sekali. Okey lah macam tu. Mak tunggu kau dekat luar ofis ni lepas habis kerja. Jangan tak jadi pula. Jadi Mak Nap pun balik rumah dan petang tu disuruh Pak Din hantar ke pejabat Syaz. Mak Nap tunggu depan pintu pejabat depan lift lagi. Masa tengah tunggu tu, tiba-tiba Nick datang. Mak Nap punyalah terkejut macam nak kena sakit jantung bila tengok Nick pakai seksi gila. Lepas tu dengan selamba, Nick tengok Mak Nap sambil tersenyum dan buat isyarat dengan jari telunjuk. No, dia akan ikut aku balik mak.
stop dreaming. Nick terus masuk ofis Syaz dan tak lama lepas tu Syaz keluar dengan Nick. Mak Nap pun apa lagi, terus tarik tangan Syaz ajak balik. Tapi Syaz tolak mak dia dan kata dia tak boleh ikut mak balik, dia kena ikut Nick, nanti Nick sedih. Mak Nap sampai menangis dekat situ juga. Menangis bukan sebab sedih, tapi sebab marah dan kecewa. Maka terjadilah adegan tarik menarik antara Mak Nap dan Nick. Mak Nap tolak Nick sampai terjatuh. Budak-budak ofis Syaz 3-4 orang berdiri depan pintu kaca tengok drama live. Nick dah malu, cepat-cepat dia bangun dan paut tangan Syaz yang dah jadi lembu di cucuk hidung tu. Nick terus cakap dekat Mak Nap, nak tunggu aku senyapkan kau ke orang tua? Syaz hanya cakap, tak boleh mak, aku kena balik dengan Nick, dan terus keluar ikut Nick. Mak Nap yang terkaku berdiri dekat pintu ofis hanya mampu menangis semahu-mahunya. Malam tu dekat rumah, Mak Nap telefon Mak Ijat. Dia tanya tempat nak berubat. Kebetulan Mak Ijat ada dekat JB. Bila dapat tahu cerita tu, malam tu juga mereka nak berangkat ke rumah Mak Nap. Tapi ada satu kejadian berlaku. Tayar kereta Abah Ijat ni dicucuk dengan paku. Tak tahulah masa bila kena cucuk, maka malam tu mereka tak jadi pergi rumah Mak Nap. Adik-beradik Syaz yang lain terus balik rumah Mak Nap bila dapat tahu tentang abang mereka dah jadi macam tu, dan mereka rancang nak pergi jumpa ustaz yang merupakan kawan Eddie. Tapi malam tu semua orang tertidur tak sedarkan diri. Temu janji dengan ustaz tu terbatal macam tu je. Semua pelik, macam mana mereka boleh tertidur dengan serentak. 2-3 kali jugalah dah rancang nak pergi jumpa ustaz tu, tapi tak berjaya juga. Ustaz tu pun ada je halnya pun. Sampailah satu hari ustaz tu rujuk masalah ni pada seorang lagi kawan dia yang merupakan perawat daripada Indonesia, tapi dia menetap kat Malaysia lah. Jadi Mak Nap pun WhatsApp gambar Syaz dan Nick pada perawat tu, dan dalam perbualan antara Mak Nap dan perawat tu, tiba-tiba mereka disampuk dengan satu suara perempuan Thailand yang keras dan maki-maki. Tapi tak faham lah apa benda dia cakap. Perawat tu pun dengar suara tu. Jadi perawat tu hantar mesej minta alamat dan akan jumpa Mak Nap dalam masa terdekat. Perjumpaan kali ni yang paling susah, macam-macam halangan jadi. Akhirnya perawat tu cadangkan mereka jumpa dalam masjid. Datang solat berjamaah, lepas solat baru jumpa. Dan alhamdulillah perjumpaan tu berjaya. Kata perawat tu, sebenarnya satu keluarga Mak Nap ni dah dikawal oleh sekumpulan jin kafir. Syaz dah dikunci hatinya, kalau diambil secara paksa dia boleh jadi gila. Dan Nick ni bukan sebarangan orang, dia Islam atas kertas je. Mak Nick sendiri pun turun naik ambil ilmu untuk perniagaan, dan bukan senang nak berubat. Nak pula si Syaz sendiri pun dah dikunci macam tu. Mak Nap tanya pasal Syaz, ada bagi tahu yang Mak Nap selalu datang tidur dekat rumah dia. Perawat tu bagi tahu itu semua kerja benda ni sebab nak buat Syaz tak kisah lagi pasal keluarga. Mereka kena rawat Syaz secara beransur-ansur, dan yang paling penting kena tarik Syaz keluar dari rumah tu dulu. Gunalah apa cara sekalipun untuk pisahkan dia dengan bini dia kejap. Tapi perawat dari Indonesia tu pun tarik diri sebab Nick dah tahu strategi dia. Nick dah bertindak dulu. Mak Nap memang sedih sangat lah masa tu, sampai dia jadi kurus, tak lalu makan, sedih mengenangkan anak dia jadi macam tu. Ada satu hari tu, Pak Din, bapa Cik Syaz ni, demam teruk sampai naik tompok dekat badan macam kena campak. Gatal-gatal pula tu. Bila pergi klinik dah ambil ubat pun tak berkesan. Setiap malam Pak Din mimpi ngeri. Katanya dia berada di sebuah tanah yang lapang dan gelap gelita. Setiap kali dia menjerit, suara jadi bergema, tapi bukan suara dia, suara orang lain yang keras. Dan setiap kali Pak Din terjaga dari tidur, badan dia jadi panas, kulit rasa macam terbakar. Beberapa tempat jugalah bawa Pak Din ni pergi berubat. Ada yang kata gambar Pak Din ni disalai setiap malam, sebab tu Pak Din jadi macam tu. Tak lama lepas tu Mak Nap pun terkena juga. Hari yang Mak Nap kena tu waktu tengah hari, masa Mak Nap tengah masak dekat dapur. Tiba-tiba dia terdengar orang turun naik tangga berlari dengan laju, sampai hentak-hentak kaki atas tangga kayu tu. Punyalah kuat. Mak Nap ingatkan perompak. Dia terus lari ke depan nak tengok kok ada orang pecah masuk rumah ke, dan naik ke tingkat atas nak periksa bilik. Suami dia adalah tengah membaca. Tapi bila Mak Nap tanya Pak Din ada turun tak ke bawah, Pak Din cakap mana ada dia turun bawah. Mak Nap pun pelik, habis siapa yang berlari naik atas tu? Bila dia periksa pintu utama rumah berkunci dari dalam, Mak Nap masih tak puas hati. Dia pun menyorok dekat balik tangga dan tunggu, mana tahu orang tu turun lepas mencuri. Dekat tangan dah standby telefon nak call polis. Tiba-tiba Mak Nap terdengar suara dari arah dapur, macam suara perempuan marah-marah dengan suara yang kuat, macam menjerit. Bila Mak Nap toleh ke arah dapur, dia tengok habis segala barang atas meja, dan yang tengah masak atas dapur tu semua habis terlungkup atas lantai. Mak Nap terkejut gila dan terus
lari naik atas dapatkan Pak Din. Dia kunci pintu dan duduk dan diam dalam bilik. Mak Nap bagi tahu apa yang jadi pada Pak Din. Lepas tu Pak Din suruh Mak Nap duduk atas katil baca Yasin. Sambil-sambil tu Mak Nap telefon adik-beradik Syaz yang lain suruh datang rumah. Eddie dengan Iwan tak dapat datang, Mimi boleh datang. Sementara nak tunggu Mimi datang tu, mereka berdua terdengar bunyi perlahan orang main kuku pada besi pemegang tangga tu. Tok. Dan ketukan manja dengan kuku pada pintu bilik. Lepas 2-3 minit, pintu ditendang sekuat hati. Gedengang. Pak Din terus bangun, ajak Mak Nap ambil semayang dan abaikan bunyi dekat luar bilik tu. Solat Zuhur sama-sama dalam bilik tu. Bila Pak Din azan, barang-barang dalam bilik tu bergerak. Masa tengah solat pula, barang dalam bilik tu habis dibaling sana sini sampai cermin bilik air dan cermin bilik pecah. Selesai solat, mereka baca Yasin sama-sama dan dengan perlahan semua gangguan yang menakutkan tu lenyap. Kemudian mereka berdua duduk dalam bilik sampai Mimi datang dengan suami dia yang bernama Azmi tu. Bila Mimi panggil Mak Nap dari bawah, barulah Mak Nap dan Pak Din turun dan ceritakan apa yang jadi. Malam tu juga Azmi panggil beberapa orang kawan dia yang agak pandai dalam bidang rawatan alternatif ni datang baca Yasin dan pagar rumah tu. Malam tu masa tengah baca Yasin, macam biasalah ambil air dalam beberapa botol letak tengah rumah sebab air tu nak guna nanti dalam proses bersihkan rumah dan pagar rumah nanti. Selesai baca Yasin dan doa-doa tertentu, kemudian air Yasin tu akan dijirus keliling kawasan rumah. Masa tengah jirus air Yasin keliling rumah tu, salah seorang kawan Azmi terpijak kaca, kaki berdarah. Bila diteliti betul-betul, baru mereka perasan ada beribu-ribu serpihan kaca dalam setiap botol. Air Yasin tu tak boleh diguna langsung. Hebat betul mainan syaitan ni. Tiba-tiba mereka semua tercium macam ada benda terbakar. Satu rumah bau macam colok Cina tu. Baju-baju yang tersidar dekat luar rumah langsir semua habis bau colok. Bila tengok keadaan dah semakin teruk, Mak Nap dan Pak Din pindah duduk dengan Mimi dulu. Beberapa hari lepas tu, Pak Din balik kampung dekat Melaka nak berubat badan dia yang gatal-gatal tu. Alhamdulillah sembuh, tapi kesan gatal macam kena demam campak tu masih kekal sampai sekarang. Orang kata kalau nak berubat ni, kalau tak ada tuan badan memang payah sikit. Jadi inilah masalahnya bila nak rawat Syaz. Satu hari ni Mak Nap suruh Eddie balik rumah kejap nak ambil beberapa barang. Sekarang ni Mak Nap dengan Pak Din tinggal sementara dekat rumah Mimi dekat Kajang. Eddie yang masih takut kejadian yang dia alami dulu, ajaklah si Iwan, adik dia. Adalah teman. Masa ni Iwan masih belajar lagi dekat U. Disebabkan Eddie kerja office hour, dia suruh Iwan pergi dulu rumah Mak Nap. Nanti jumpa dekat sana. Mula-mula kecut perut jugalah si Iwan nak pergi dulu. Tapi bila Eddie bagi tahu dia dah on the way ke rumah Mak Nap, Iwan pun bergeraklah ke sana. Sampai depan rumah, Iwan parking bawah pokok mangga yang agak jauh jugalah dari rumah sambil mata pandang ke rumah mak dia. Kejiranan Mak Nap ni majoritinya bangsa Cina yang jenis tak ambil pot pasal orang punya. Masa tengah perhati rumah dia tu, Iwan perasan pintu depan rumah terbuka. Tingkap bilik atas semua terbuka. Bila perhati dalam rumah, Iwan nampak macam mak dia. Mak Nap tengah berdiri tegak perhati dia sambil tangannya diangkat dan melambai-lambai ke arah si Iwan ni. Disebabkan jarak antara kereta dan rumah agak jauh sikit, jadi Iwan tak nampak mukanya dengan jelas. Cuma bentuk badan dia semua sebiji macam mak dia. Lepas tu Iwan ambil telefon dan telefon Mak Nap, tanya dekat mana. Mak Nap cakap lah dekat mana lagi, dekat rumah kakak kau lah, kat Kajang ni. Hah? Berderau darah Iwan masa tu. Lepas letak telefon, dia start enjin nak cari pot lain. Masa nak undur kereta ke belakang tu, bila Iwan tengok je cermin pandang belakang tu, dia nampak Mak Nap elok je duduk dekat kursi belakang sambil tersenyum dengan senyuman yang menyeramkan. Mata terbuntang pandang Iwan. Tak tunggu dah, Iwan buka pintu kereta dan terus lari keluar. Kata Iwan, masa tu jantung dia macam nak meletup sebab takut punya pasal. Rumah Mak Nap ni konlot, rumah teres. Tepi rumah teres tu simpang jalan. Iwan duduk situ sambil telefon awet dia sembang-sembang nak hilangkan perasaan takut. Dalam kepala otak masih terbayang muka mak dia yang menyeramkan tadi. Lebih kurang 15 minit duduk tersadar tepi simpang tu, Iwan mula tenang. Dia patah balik pergi jenguk dekat dalam kereta dia. Okey, dah tak ada apa-apa dalam kereta. Iwan perhati rumah dia pula. Dia tengok pintu dan tingkap semua dah tertutup. Kebetulan masa tu Eddie baru sampai. Eddie ajak Iwan masuk. Iwan tak nak masuk dan ceritakan kejadian tadi. Mereka dah berdiri depan pagar rumah ni. Eddie pun macam rasa serba salah, nak masuk ke tak. Akhirnya mereka berdua batalkan niat nak masuk rumah tu. Lain kali lah datang balik. Elok je mereka berdua pusing nak pergi ke kereta masing-masing, terdengar bunyi barang dibaling ke pintu utama. Berderai dan 2-3 barang jugalah terdengar dibaling dalam rumah tu. Tak tahu apa yang pecah. Sebelum kena kepala, baik angkat kaki dulu. Mereka balik rumah Mimi dan ceritakan apa yang jadi pada Mak Nap. Mak Nap dan adik
Adik-beradik Syaz ni banyak kali jugalah ulang alik lalu depan rumah Syaz. Telefon Syaz mana tahu dia nak jumpa tapi memang tak dapat jumpa lah si Syaz ni. Telefon pejabat pun sambungan asyik diputuskan. Bila dah semakin teruk macam ni, keluarga Syaz sepakat nak pergi pejabat Syaz. Nak tahu apa jadi kat sana? Syaz dah tak kenal adik-beradik dia. Rupa Syaz pun dah lain. Pucat lesi, tak cukup tidur, mata jadi sembab. Lepas tu Mak Nap jumpa bos Syaz dan bincang, kata Syaz sakit dan perlu bawa balik untuk rawat Syaz. Merayu-rayu Mak Nap sambil menangis minta unpaid leave dari bos Syaz sampai Syaz sembuh. Alhamdulillah, bos Syaz benarkan dan masa tu juga Syaz dibawa keluar macam orang gila. 3 orang pegang Syaz sebab dia dah mengamuk tak nak ikut balik. Dalam kereta, kiri kanan Syaz diapit oleh Eddie dan Iwan. Pak Din buka CD bacaan ayat suci sambil suruh Syaz mengucap. Dari duduk sampai baring melintang, Syaz tendang-tendang pintu. Si Iwan sampai sesak nafas, sakit tangan pegang abang dia. Eddie pun tak tahan. Syaz bukannya budak kecil, 2 orang tak cukup kuat nak pegang dia. Mereka terus gerak nak pergi Melaka hari tu juga. Dalam suku perjalanan tu, Pak Din nak berhenti isi minyak pula. Mak Nap dah bising, dah tahu hal macam ni tak nak isi minyak awal-awal. Ini nak berhenti-henti pula. Dengan pegang si Syaz yang tak erti nak duduk diam langsung. Dengan pantas Pak Din keluar isi minyak. Si Syaz dah makin agresif, bergelut dalam kereta. Mak Nap dah terjigit-jigit, suruh Syaz mengucap ingat Tuhan semua. Sekali datang dia punya gila. Syaz hantuk kepala dia dekat muka Eddie. Patah cermin mata kawan tu, habis berdarah hidung. Si Iwan yang pegang bahagian kaki pula habis kena terajang bertubi-tubi, tulang rusuk, pinggang, kepala. Akhirnya Iwan tak boleh tahan, terpaksa dia lepaskan. Syaz dapat peluang keluar dari kereta dan lari selaju-lajunya. Nasib baik tak kena langgar orang yang nak masuk ke stesen minyak tu. Mak Nap dan yang lain pun keluar juga pergi kejar Syaz. Ada beberapa orang dekat kawasan stesen minyak yang tengok kejadian tu pun tolong juga. Mak Nap cakap dia kena ragut dan minta tolong kejar. Akhirnya Syaz dapat ditumpaskan dan yang tak syoknya, ada beberapa orang terajang dan pijak si Syaz ni. Dah dapat tangkap Syaz, orang ramai call polis. Syaz dibawa naik kereta polis dan dihantar ke balai. Dalam balai, Mak Nap tak buat report tapi ceritakan kejadian sebenar. Mak Nap bagi tahu Syaz dah jadi tak berapa sioman sebab buatan orang dan merayu supaya pihak polis bawa Syaz ke hospital sakit jiwa untuk pemeriksaan sebab mereka dah tak berdaya nak bergelut dengan Syaz dan mana tahu inilah cara yang terbaik untuk simpan Syaz sementara nak pergi rawat di secara kampung. Syaz memang dah tak kenal adik-beradik dan mak ayah dia lagi. Bila polis minta pengesahan IC, segala maklumat memang betul. Mereka semua ni ahli keluarga Syaz. Tapi Syaz tak mampu nak sebut nama mak ayah. Malah berulang kali Syaz cakap dia tak kenal Mak Nap dan Pak Din ni. Bila suruh ingat betul-betul, Syaz mengamuk sampai hantuk-hantuk kepala. Jadi pihak polis sendiri yang hantar Syaz ke hospital mental dekat Seremban. Dah jadi satu hal pula nak ulang alik dari Kajang ke Seremban. Tapi tak kisah, yang penting Syaz boleh dirawat. Masa pergi merawat, keadaan Syaz memang teruk. Kata nurse yang jaga Syaz tu, setiap malam Syaz akan duduk atas katil macam Sami duduk dan bertafakur dalam bahasa yang mereka tak faham. Nurse yang jaga tu pun kadang-kadang takut tengok Syaz sebab nampak macam Syaz tengah bercakap dengan seseorang yang mereka tak nampak dan bercakap dalam bahasa Thailand dengan fasih. Waktu siang, bila ada beberapa orang tanya dia boleh cakap bahasa Thailand ke, Syaz geleng kepala pula. Disebabkan Syaz duduk dalam bilik campur 4 katil, mereka semua ketakutan dan menjerit setiap malam nak minta tolong. Akhirnya Syaz dipindahkan ke bilik persendirian. Lebih kurang 2 minggu, doktor suruh Mak Nap bawa balik Syaz ni sebab macam tak ada apa yang boleh dibuat. Kalau mengamuk bagi dia tenang, bagi ubat, Syaz sembuh balik ubat tu dan cakap dia sihat. Bini Syaz sinik pula siang malam asyik mesej dan telefon Mak Nap, maki-maki dan ugut macam-macam nak bunuh Mak Nap. Dan ada satu mesej tu Nik cakap kalau tak pulang balik Syaz, dia akan bunuh Syaz depan mata Mak Nap sendiri. Akhirnya Pak Din dan Mak Nap bawa Syaz balik Melaka. Eddie dan Iwan pun ikut sekali. Kali ni macam dah aman sikit, tak bergelut dah. Cuma Syaz asyik cakap sorang-sorang je. Bila dekatkan telinga pada mulut Syaz nak dengar apa yang dia cakap, tak faham langsung buti bicara dia. Syaz macam mengomel sorang-sorang. Tapi yang jadi masalahnya, bila dah dekat dengan kampung Pak Din, mereka langsung tak jumpa rumah perawat tu. Mereka panggil Ustaz Adib, guna GPS pun tak jumpa. Mak Nap dah bising cakap Pak Din lupa jalan. Semua orang dah tak tentu arah. Dengan tak makan lagi, Syaz jangan cakap lah, kurus kering badan dia. Daripada sadar jadi kurus, biji mata sampai nak tersembur, tulang rusuk habis timbul. Bila dah berpusing tak jumpa rumah perawat tu, Pak Din berhenti kereta dekat tepi jalan dan telefon Ustaz tu cakap mereka dah tersesat. Tapi jalan kampung yang mereka tuju tu dah betul, cuma rumahnya tak jumpa-jumpa. Ustaz Adi cakap rumah dia warna kelabu. Kalau dari gerai jual makanan
sebelah kiri tu, kira 4 biji rumah ke depan, itulah rumah dia. Lepas letak telefon, Pak Din lalu kat gerai tu 2-3 kali, tapi tetap tak jumpa rumah ustaz tu. Berulang kali mereka kira rumah yang keempat, tapi bukan rumah warna kelabu. Pak Din berhenti depan rumah tu dan telefon Ustaz Adib sekali lagi dan suruh dia keluar rumah, tunggu tepi jalan. Tunggu 5 minit tak nampak, 10 minit tak nampak, 15 minit pun tak nampak. Tiba-tiba Syaz bersuara, "Kau cari apa?" "Cari rumah ustaz ni, nak rawat kau lah Syaz." "Aku sakit." "Sakit apa?" "Jangan macam tu, kami nak kau sembuh. Kuatkan semangat, kita ikhtiar sama-sama. Kalau kau jejakkan kaki ke rumah dia, budak ni hilang nyawa. Kau suka?" "Nyawa bukan milik kau." Mengucap Syaz, "Cuba ingat Tuhan sikit." Syaz bengang dan mula mencarut dalam bahasa lain. Lepas tu Syaz mula berentak dalam kereta. Dia mengamuk dan terjerit-jerit. Semua orang dalam kereta tu jadi kalut. Tiba-tiba ada orang ketuk cermin kereta. Rupanya Ustaz Adib. Rumah dia betul-betul dekat sebelah kereta ni. Ustaz Adib kata mula-mula dia langsung tak perasan kereta Pak Din. Melilau dia cari. Bila baca doa, barulah dia nampak kereta Pak Din betul-betul parking depan rumah dia. "Pulangkan balik laki aku, celaka. Kau semua memang celaka." Ustaz Adib dan beberapa orang berusaha tarik Syaz masuk rumah. Sesi rawatan macam biasalah, ada mengamuk, menangis, tukar suara, muntah dan macam-macam lagi. Dipendekkan cerita, lebih kurang seminggu jugalah Mak Nap dan Pak Din berkampung dekat Melaka sampai Syaz sembuh. Ustaz Adib pesan kalau boleh biar Nik yang datang cari Syaz, jangan bagi Syaz balik ke rumah dia. Jadi bila Syaz dah tersedar, cepat-cepat dia minta maaf pada mak ayah dan ahli keluarga dia. Lepas Syaz sembuh tu, Ustaz Adib dibawa ke Kuala Lumpur untuk pagar rumah Mak Nap pula. Kata Ustaz, dalam rumah tu ada beberapa ekor jin kafir dah tunggu. Keliling rumah tu pula dah ditabur dengan abu dari tulang orang mati. Beberapa hari jugalah Ustaz Adib tidur rumah Mak Nap sampailah Ustaz kata okey, dah boleh duduk balik. Barulah Mak Nap dan Pak Din berani ambil Syaz dan bawa balik rumah. Malam pertama Syaz balik tidur rumah Mak Nap, tak tahu macam mana Nik boleh tahu. Dia datang sambil menangis macam orang gila, suruh Syaz balik dekat dia. Syaz yang terkejut menangis sekali sebab dia masih sayangkan isteri dia. Tak sampai setahun pun mereka kahwin. Kata Mak Nap, dia tengok sampai dua-dua melutut depan pintu pagar sebab sedih sangat. Syaz nak isteri dia berubah jadi isteri yang baik. Mak Nap yang tengok drama tu makin lama makin meluat pula. Akhirnya Mak Nap bagi kata dua pada Syaz, sama ada dia nak lepaskan Nik atau Mak Nap dah tak nak mengaku Syaz tu anak dia. Dah susah payah rawat Syaz, lepas tu senang-senang je nak balik ke pangkuan isteri dia. Mak Nap dah tak nak tahu pasal Syaz lagi kalau mereka masih bersama. Akhirnya Syaz pilih untuk lepaskan Nik. Esoknya Nik datang lagi. Depan Mak Nap dan Pak Din, Syaz bagi duit 20,000 pada Nik untuk sara hidup dia bila balik Thailand lepas cerai nanti, dan minta Nik ke pejabat agama untuk proses penceraian. Dah tentulah mati-mati Nik tak nak cerai. Mak Nap pujuk Syaz supaya kuatkan diri. Pak Cik Din pun masuk campur juga, nasihatkan Syaz kalau berterusan takut benda yang sama berulang lagi. Nik masih pujuk rayu si Syaz ni supaya jangan ceraikan dia. Tiba hari nak lafaz talak cerai tu, masa dekat mahkamah, Nik pergi serang Mak Nap, siap rentap tudung dan cabar Mak Nap. "Kau tunggu orang tua, ni kau buat pada aku, kau tunggu." Syaz yang tak boleh tahan tengok mak dia kena macam tu, dari nak bagi talak 1, dia bagi talak 3 terus dan cakap pada Nik kalau dia berani apa-apakan lagi family dia. Syaz tak teragak-agak nak upah orang cacatkan Nik biar Nik merana terus sampai mati. Lepas selesai dekat mahkamah, Syaz ajak Eddie dan Iwan pergi rumah dia. Syaz nak packing barang sikit dan pindah dengan barang-barang dalam rumah tu dibiarkan. Rupanya sepanjang Syaz kena culik tu, bini dia pun tak duduk rumah tu. Dia tidur hotel, siap guna kad kredit Syaz berbelas ribu. Bengang Syaz dibuatnya. Dah lah bagi masalah, ditambah dengan hutang pula. Syaz duduk dengan Eddie buat sementara waktu. Mak Nap ingat benda ni dah selesai, jadi Mak Nap rajinlah suruh Syaz solat, zikir semua tu. Jangan malas-malas. Kalau bercinta, biarlah dengan orang Melayu. Satu hari ni Mak Nap ada buat makan-makan sikit. Kejiranan Mak Nap ni banyak Cina, ada jugalah Melayu tapi sikit sangat. Adalah dalam beberapa keluarga yang datang. Saudara mara terdekat pun datang juga. Mak Nap buat lontong, kuih-kuih, sate dan nak buat BBQ sekali tepi rumah. Yang peliknya, Mak Nap masak lontong pagi, tengah hari kuah dah berbuih. Sate yang diperap semua jadi busuk walaupun masuk dalam peti ais. Daging untuk buat BBQ jadi hitam. Akhirnya Mak Nap pergi order makanan dekat luar. Penat tambah malu Mak Nap masa tu. Saudara mara yang datang bawa makanan, tak pula basi makanannya, semua okey je. Malam tu ada lagi saudara mara yang tak balik sebab esoknya hari Ahad, jadi mereka bersembang dekat luar. Sekali tu ada cucu saudara Mak Nap ni bisik pada mak dia, "Mama, dekat luar pagar tu ramai orang.
jom kita balik. Baby takut lah. Mak dia tengok luar pagar, tak nampak sesiapa pun. Jadi mak dia bagi tahu Mak Nap yang anak dia nampak ada orang ramai dekat luar pagar. Baby nampak orang macam mana? Orang minyak lah nenek. Diorang semua hitam je. Ramai ke baby? Ada berapa orang? Ramai. Baby kira kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai lagi lah nek. Diorang nak masuk makan sekali kot. Diorang nak makan kita lah nenek. Baby takut nak balik lah. Disebabkan budak tu dah bising-bising ajak balik, jadi mereka satu keluarga pun balik. Tinggallah adik bongsu Mak Nap temankan dia. Memandangkan dia datang dari jauh, jadi tak apalah kalau nak balik besok je. Rumah pun dah bersepah. Lepas kemas rumah, Mak Nap tutup pintu dan duduk dalam rumah sembang-sembang. Masa tu Syaz tak ada. Dia ada kerja dekat Indonesia. Lebih kurang pukul 11 malam, tanpa sengaja Mak Nap ternampak ada lembaga macam orang minyak telanjang bulat bertinggi atas pagar rumah. Mak Nap berdiri depan cermin pintu, tengok lembaga tu bertinggi atas pagar sekeliling rumah dia. Dan anggaran lembaga tu lebih dari 10 ekor. Yang mencangkung di sebalik pagar tu pun banyak juga. Cepat-cepat Mak Nap panggil yang lain suruh tengok. Seorang pun tak nampak. Tapi Pak Din percaya cakap Mak Nap tu. Malam tu semua orang dalam rumah tak boleh tidur. Rumah bising sangat, macam ada lebih 20 orang yang nak pecah masuk rumah. Dari bumbung, tingkap, pintu, semua sudut bergegar macam nak buka dari luar. Masing-masing baca Yasin, mengaji sampai ke pagi. Esoknya Mak Nap sakit, badan panas membahang sampai tak boleh nak pakai baju. Adik bongsu Mak Nap terpaksa balik sebab Isnin dah mula kerja. Dari panas membahang, kaki pula membengkak. Dalam masa seminggu, kaki Mak Nap bengkak membesar jadi macam kaki gajah sampai tak boleh nak berjalan. Nak angkat naik atas kerusi roda pun sampai 3 orang. Itu pun macam nak putus nyawa. Beberapa hari kemudian Syaz balik tolong jaga mak dia. Adik-beradik Mak Nap termasuk Mak Ijat datang melawat. Pergi hospital, doktor pun bagi hin macam suruh berubat cari kampung. Masa ni Syaz cari siapa-siapa yang pandai dari Indonesia dengan tawaran yang bukan calang-calang dia bagi, dengan syarat benda ni kena pulangkan balik pada orang yang suruh hantar. Akhirnya dapat seorang perawat diterbangkan khas daripada Indonesia. Proses perawatan tu tak lama, kurang dari seminggu. Tapi mereka tak merawat dekat rumah Mak Nap, mereka berawat dekat tempat lain. Setiap pagi sebelum subuh, Mak Nap kena mandi dekat tangga rumah. Air mandian tu ditadah dengan kanvas, kemudian dihanyutkan ke sungai sekali dengan kain basahan mandian tu. Lepas tu perawat tu minta gambar Nik letak dalam botol kaca dan ambil setitik darah dari kaki Mak Nap yang membengkak tu, lalu dititiskan dalam botol kaca tu. Habis berubat, botol kaca tu dibalut dengan kain putih dan ditanam. Masa tanah nak ditimbus tu, adalah beberapa mentera dibaca dan 2 batang kayu dipacak sebagai tanda. Kata perawat tu, ingat dekat mana botol ni ditanam dan tunggu beberapa hari. Kalau bengkak kaki Mak Nap kurang dan hilang, maksudnya benda tu dah berpindah pada orang yang tuju benda ni. Memang betul, kaki Mak Nap makin menyusut dan akhirnya sembuh. Tak lama lepas Mak Nap sembuh, bekas mak mertua Syaz telefon merayu-rayu pada Syaz bagi tahu Nik sakit teruk, tak boleh bangun. Asyik meracau-racau. Dia minta maaf pada Syaz bersungguh-sungguh. Syaz bagi tahu bekas mak mertua dia macam mana keluarga dia bersusah payah berubat sana sini. Macam tu jugalah dia kena usaha cari penawar untuk penyakit yang Nik sendiri cari. Sekarang Syaz dah ada awet baru, bukan Melayu juga, mata sepet katanya, tapi tak kahwin lagi. Tunggu dulu sebab nak kena siasat habis-habis. Yang penting awet baru Syaz ni orang Malaysia. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.